أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya Allah yang himpunkan kita dalam majlis ni. Minta maaf atas kelewatan. InsyaAllah jalan tak larat buat seorang-seorang dia berhenti rehat. Padahal kan jauh mana pun KL Penang ni. KL Penang ni dalam kalau tekan sikit 3 jam sampai. Dia tak mampu nak tekan, dia main ngantuk ni, masya-Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala jumpakan kita dan kita nak bincang tentang benda yang besar. Kalau ikut buka dalam buku teks sekolah rendah darjah 4, benda ni dah bincang. Apa dia konsep jihad dalam Islam? Orang selalu salah faham bila dengar jihad dia automatik dalam kepala apa dia, adik? Apa dia? Perang. Dengar jihad yang mesti, oh ini perang ni, jihad ni perang. Dalam bahasa Arab apa makna jihad? Dalam bahasa Arab apa makna perang? Perang dalam bahasa Arab apa dia? Perang dalam bahasa Arab bukan jihad, apa dia? Perang. Oh, itu nak pergi perang. Dalam bahasa Arab jihad, apa nama perang ni? Qital. Jihad daripada sudut bahasa dia ialah bersungguh-sungguh. Juhud ialah usaha. Satu perkara, adik-adik semua duduk dalam bersungguh-sungguh belajar, maka adik-adik sedang berjihad dalam belajar, berjihad dalam pelajaran. Satu orang yang bersungguh-sungguh di dalam bidang dia sedang berjihad dalam bidang tu. Satu orang ibu yang bersungguh-sungguh jaga, dia sedang berjihad jaga keluarga dia. Satu orang ayah bersungguh-sungguh dalam pekerjaan dia sedang berjihad dalam pekerjaan dia. Sebab itu beza antara jihad dengan perang. Jihadul akbar apa dia? Bahkan Nabi SAW sebut di buku mafhum hadis berkenaan jihadul akbar. Ada orang kata jihad paling besar ni mesti perang juga. Adik-adik semua, Islam kalau kita guna bahasa Inggeris, Islam is not spread by sword, but Islam is spread by word. Beza. Buang satu huruf. Sword apa dia? Pedang. Buang huruf S jadi word. Jadi apa? Perkataan. Islam ialah penerangan, Islam ialah bayan linnas. Sebab tu bila Nabi Isa alaihissalam himpunkan kaum dia, adik-adik pun dah hafal dalam surah Saf dan surah surah Allahumma salli Muhammad, ketika mana Nabi Isa begitu, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Surah apa? Surah apa? Allah, dia main blank pula ni. Dia bukan jet lag ni, ini kereta lag. Nabi Isa AS himpunkan Bani Israel, lantas dikatakan kepada Bani Israel, aku ni Rasul, utusan Allah utuskan ke atas kalian semua. Musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrah. Dan aku diutuskan untuk membenarkan kitab-kitab yang terdahulu daripada kitab Taurat. Nabi Isa datang bukan bawa agama baru,
Nabi Isa datang bukan bawa benda-benda baru, dak. Nabi Isa bawa syariat yang mungkin berbeza daripada dulu, tetapi pentauhidan akidah yang sama dengan Nabi-Nabi dulu. Nabi Isa AS sambung, wa mubashiran bi rasul, dan aku datang bawa khabar gembira tentang seorang rasul, ya'ti min ba'di, dia akan datang lepas daripada aku, ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinat, maka tidaklah bila dia datangkan kepada mereka, ini umat dia di zaman tu, Nabi Isa cerita tentang satu benda yang tak jadi lagi. Nabi Isa sedang cerita tentang siapa? Tentang Nabi kita. Nabi Isa sedang ceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan jumpa kaum dia, yang akan dakwahkan kaum dia bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan, dengan penjelasan-penjelasan, dengan segala mukjizat-mukjizat. Nabi Muhammad bukan disuruh untuk hancurkan kaum, bukan disuruh untuk bunuh orang yang tak beriman, dah. Apa kata orang-orang yang mengingkari? Qalu, mereka kata, hadza sihrun mubin, semua sihir nyata, sihir. Al-Imam Baihaqi sebut dalam Dalail Nubuwah, satu hari ada satu champion gusti dekat Makkah. Siapa champion gusti Makkah? Dulu pun ada MMA juga. Zaman Nabi SAW ada champion gusti. Bukan Sayyidina Umar, bukan Khalid bin Walid, tapi nama beliau ialah Sayyidina Rukanah. Rukanah ni masuk Islam lambat. Diceritakan satu hari ketika dia sedang berlatih gusti, Nabi lalu tempat dia berlatih. Dia tahan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kau kalahkan aku gusti, kau masuk Islam. Dik, Nabi biasa pukul orang kah? Nabi SAW ialah orang paling lembut, orang yang paling baik akhlak, orang yang paling lunak perkataan. Nabi SAW ialah orang yang siapa-siapa yang duduk dengan Nabi pasti akan sayang Nabi. Ini Nabi. Nabi SAW bila dengar Rukanah kata, wahai Muhammad, masuk gusti dengan aku, kalau kau menang kau masuk Islam. Yang Nabi SAW nak bukan title champion menang dapat kalahkan penggusti yang hebat Mekah, tak. Tapi Nabi masuk dalam gelanggang tu kerana apa? Kerana hidayat. Kerana hidayat. Ini Nabi kita. Nabi bukan diutuskan untuk hantar orang cepat-cepat masuk neraka, tapi Nabi diutuskan untuk menyelamatkan umat daripada api neraka. Dan Nabi SAW masuk dalam gelanggang tadi. Rukanah, dia sangka Nabi ni lembut ni, senang nak kena pukul ni. Tapi bila Nabi masuk je, Nabi banting dia jatuh. Terpinga-pinga dia. Tuan adik-adik semua, Nabi kata, wahai Rukanah, masuk Islam, aku akan ajar kamu lebih daripada gusti. Rukanah kata, aku tak sedia lagi, sekali lagi. Round 2. Nabi bangun, Nabi banting dia kali kedua. Bila dia jatuh, dia duduk, dia terpinga-pinga, duk fikir macam mana Nabi dia boleh kena banting 2 kali kan. Nabi kata, wahai Rukanah, masuk Islam, aku ajar kamu lebih daripada gusti. Kali ketiga Nabi banting terpinga-pinga. Nabi kata, wahai Rukanah, masuklah Islam, aku akan ajar kamu lebih daripada gusti ni. Nabi dakwahkan dia untuk beriman pada Allah. Bukan sekadar tu, kata Imam Baihaqi, Nabi telah tunjuk satu pokok. Pokok tu telah tercabut akar dia. Pokok tu datang di depan Nabi. Pokok tu kata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasul. Pokok tu bersyahadah di depan Nabi. Pokok tu patah balik tempat asal dia dan tenggelam balik dalam tanah macam biasa. Nabi datang, Allah Ta'ala bagi pada Nabi mukjizat ni. Rukanah beriman ke lepas tu? Ingat tak lagu Rindu Madinah? Panjang lagu tu
rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, pastikan tetap rindukan Rasulullah. Dalam syair yang panjang ni ada satu part yang diceritakan tentang apa? Tentang keadaan kuatnya Nabi SAW, sehingga Rukanah pun dapat ditewaskan oleh Nabi. Lagu ni pun ada cerita pasal Rukanah. Rukanah ditewaskan oleh Nabi. Cuma lagu ni pendekkan cerita dia. Dalam lagu ni dia kata, lepas Nabi kalahkan Rukanah, Rukanah telah memeluk Islam. Ya, Rukanah memeluk Islam. Tapi bukan hari itu. Bukan hari itu. Bila saja pokok tadi tenggelam balik tempat asal, lepas pokok tu ucap syahadah, Rukanah bangun. Rukanah kata, oh, ini sihir, ini sihir, ini sihir. Rukanah telah pergi dan tinggalkan Nabi SAW. Rukanah tak masuk Islam lagi. Walaupun dah dijelaskan oleh Nabi, dah ditunjukkan mukjizat oleh Allah, Rukanah masih belum beriman pada Allah. Tapi itu bila Rukanah masuk Islam? Rukanah masuk Islam pada tahun ke-8 Hijrah, ketika Fathul Makkah. Di saat Nabi bersama dengan 10,000 tentera orang Islam masuk dan menawan kota Makkah, ketika itulah Rukanah beriman kepada Allah. Hidayat tak turun hanya dengan perang, tapi hidayat turun dengan jihad. Jadi jihad ni bukan makna perang. Jihad ni maknanya bersungguh-sungguh. Satu orang yang bersungguh-sungguh untuk bangunkan agama Allah, dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik semua yang belajar Quran, yang sungguh-sungguh bukan hanya nak hafal Quran saja, tapi niat 5 hak Quran ni sempurnakan semua. Yang pertama apa dia hak Quran? Baca. Yang kedua, sebelum hafal, baca, tadabbur. Tadabbur. Yang ketiga, amal. Bukan semua orang ada kemampuan macam adik-adik. Yang keempat, hafal. Yang kelima, sampaikan. Dan 5 hak Quran ni kena buat semua. Ada orang kata, Ustaz, saya umur dah masuk 50 ni, 5 series ni macam lambat sikit. Dia sebab dia hafal depan, lupa hak belakang. Hafal belakang, lupa hak depan. Siapa yang bagi hafal Quran? Siapa yang bagi lekat Quran dalam hati kita? Allah tegur Nabi dalam ayat Quran, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajjal bih. Jangan gerakkan lidah kamu cepat-cepat untuk habis bacaan tu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang himpunkan Quran dan dada-dada kamu. Yang bagi lekat Quran kat kita siapa? Allah. Fa idza qara'na, maka apabila kami baca, fattabi' qur'ana, ikut cara bacaan kami. Sebab tu siapa sahabat yang Nabi kata kalau dia baca Quran paling mirip dengan bacaan yang diajarkan, diturunkan oleh Jibril AS? Soalan cepu cemas. Adik-adik semua ni, pelajar-pelajar madrasah kena tahu ni semua ni. Siapakah pelajar yang Nabi kata seandainya kalian ingin mendengar Al-Quran seperti mana ia diturunkan, maka dengarlah Al-Quran daripada Ibnu Ummu Abd. Siapa dia ni? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Satu hari Abdullah bin Mas'ud duduk dengan Nabi. Disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Bahkan Imam Tirmizi mengulang-ulangkan kisah ni. Bahkan yang kitab Muntaqab Al-Hadis lagi dibawa oleh nama Syekh Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, dibawakan hadis berkenaan dengan siapa? Abdullah bin Mas'ud duduk dengan Nabi. Nabi kata apa? Iqra' alayya ya Abdullah. Wahai Abdullah, baca Quran kat aku. Tuan-tuan, Abdullah kata, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila. Aku baca Quran kepada Tuhan. Bukankah Allah turunkan Quran tu pada Tuhan? Nabi kata, Iqra' ya Abdullah, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Wahai Abdullah, baca.
Hari ni kata Nabi, aku tak ingin nak dengar Al-Quran tu dibaca oleh selain daripada aku. Faqara'tu suratun Nisa. Maka kata Abdullah, aku baca surah An-Nisa. Hatta balagtu, sehinggalah aku sampai pada satu ayat ni. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Nabi kata berhenti. Kata Abdullah, fara'aitu aynay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilan. Aku tengok mata Nabi bercucuran dengan air mata. Dik, Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Nabi dengar ayat tadi, Nabi menangis. Nabi menangis. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dengan Quran? Kita kalau korban dah satu benda, kita sayang benda tu, betul tak? Kita beli motor, tukar exhaust, tukar handle, tongkat pun dia tukar. Tongkat pun tukar. Jadi dah banyak duit habis untuk motor. Motor beli harga 4,000. Dia punya modified motor lagi 10,000. Sayang tak sayang motor? Kalau motor tu hilang apa jadi? Oh, dia punya hilang pedoman tu. 6 hari, 7 hari kurang rumah. Kurang duduk dalam rumah, tak mau keluar. Sebab apa? Melihat jalan raya mengenangkan pada motor. Sebab apa dia sayang kat motor? Sebab apa sayang kat motor tu? Habis duit kat motor tu, bagi masa kat motor tu, duk kerja basuh motor tu. Kerana itulah benda yang hari-hari dia habiskan masa untuk dia. Maka itulah benda yang paling dicintai oleh dia. Tuan-tuan dan adik semua, sebab apa dia duk berjihad kat motor tu? Kita, Nabi SAW, apa benda yang Nabi paling sayang? Apa benda Nabi paling sayang? Soalan cipu cemas lagi. Masya Allah. Apa dia Nabi paling sayang? Apa dia? Danish. Apa benda Danish kata tadi? Nabi paling sayang apa? Kita. Itulah punca Nabi menangis tadi. Itulah punca Nabi menangis bila Abdullah bin Mas'ud baca ayat surah An-Nisa sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Maka bagaimana keadaan kamu nanti apabila di akhirat nanti setiap umat-umat ni akan dibawakan kepada mereka saksi-saksi daripada kalangan nabi-nabi. Nabi Nuh akan jadi saksi untuk seluruh umat dia. Allah akan tanya Nabi Nuh nanti, wahai Nuh, apakah yang kau buat sehingga ada kedatangan mereka yang masih lagi tak beriman kepada Allah? Maka ditanyakan kepada umat Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh yang kafir, yang kufur, yang tak beriman, apakah dulu Nabi Nuh tak sampaikan kepada kalian agama? Apa kata umat Nabi Nuh? Dia tak sampaikan, wahai Allah. Nabi Nuh kata apa? Nabi Nuh kata, ya Allah, aku telah sampaikan lailan wa nahara, malam dan siang, bahkan illa firara, mereka lari dan tinggalkan aku, wahai Allah. Wahai Allah, datangkanlah umat-umat akhir zaman. Sungguh mereka semua akan jadi saksi atas dakwah aku pada umat aku. Maka Allah akan tengok pada siapa? Kita semua. Allah akan tanya pada kita nanti, wahai umat Muhammad, umat akhir zaman, apakah Nuh telah buat dakwah pada kaum dia? Kita semua kata apa? Wahai Allah, kami bersaksi Nuh telah buat dakwah pada kaum dia. Allah nak tunjukkan keadilan ni. Allah tahu semua. Tapi hari itu hari paling adil. Hari itu hari yang paling tak ada orang dizalimi. Hari itu ialah hari yang tak ada satu orang pun ditindas. Segala kebenaran akan dirungkai dan dikeluarkan. Maka ketika itu Nabi Nuh akan ditanya. Kita semua akan ditanya oleh Allah. Wahai umat yang akhir, umat Muhammad, kamu hidup jauh lepas Nabi Nuh wafat, lepas umat Nabi Nuh wafat. Macam mana kamu boleh jadi saksi yang Nuh telah buat dakwah pada kaum dia? Kita semua akan kata apa? Wahai Allah, kami baca kitabmu, bahkan kau ceritakan kepada kami dakwah Musa pada kaum dia. Barulah Nabi Musa AS lepas.
Kita pula pun sama juga. Sebab tu Nabi sebelum wafat, Nabi tengok para sahabat ketika haji. Ada satu soalan Nabi para sahabat. Innakum satus'aluna anni famadha antum qa'ilun. Nabi tanya pada seluruh para sahabat, kalian semua akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti tentang aku. Apakah yang kalian semua akan jawab pada Allah nanti, kata Nabi. Adik-adik, sahabat yang telah berjuang untuk berjihad hari-hari dengan Nabi, mereka kata apa? Dengan linangan air mata mereka kata, nashhadu annaka qad ballaghta wa hadaita wa nasaht. Ya Allah, ya Rasulullah, nashhadu annaka, sesungguhnya kami bersaksi, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, qad ballaghta, kau telah sampaikan, wa hadaita, kau telah bagi petunjuk, kau telah bagi segala-gala apa yang Allah Ta'ala perintahkan, wa nasahta, dan kau telah bagi nasihat-nasihat kepada kami. Nabi pun risau. Nabi tengok ke langit, angkat tangan Nabi kata, Allahumma fashhad, ya Allah, engkau bersaksilah. Nabi pun akan ditanya. Dan bukan hanya Nabi, nanti Allah katalah ayat surah An-Nisa tadi, setiap daripada kita, Nabi setiap kaum akan jadi saksi untuk kaum tu. Maknanya Nabi akan jadi saksi untuk kita. Mujahadah susah payah kat madrasah, hafal Quran, bukan senang. Quran ni hafal, dia ada, pelajar dia ada 4 jenis. Yang pertama, senang hafal, cepat hafal dia, cepat pula lupa dia. Ada pelajar yang cepat hafal, cepat lupa. Dia punya hafal, baca sekali 2 kali ingat lah. Sekali keluar sadung dekat longkang tu, lupa terus semua. La haula wala quwwata illa billah. Ini pelajar tahap pertama, cepat hafal, cepat lupa. Ada pelajar yang nombor 2 ni, ini paling yang ni kita, semoga Allah jauhkan kita lah. Kita harap Allah Ta'ala, kalau teruk sangat paling-paling jadi macam ni lah. Apa dia? Lambat hafal, lambat lupa. Lambat hafal, lambat lupa. Dia nak hafal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sikit punya payah. Berapa tahun dah duduk madrasah? 8 tahun dah. 8 tahun dah. Ada sini 8 tahun dah kat madrasah? Berapa tahun? 8 tahun dah? Daripada umur masuk? Umur masuk? Dah jadual. Masya Allah, jadual masuk dah. Jadual umur 8 tahun. Lalu umur 16. Okey, tak apa. Dia bukan masalah. Lambat dia masuk dah jadual ni. Hafal terus kan main dulu? Main biasa lah. Paling-paling dia main keliling Quran. Ada orang main tak pegang Quran. Main sungguh, Quran pun tak pernah pegang. Dah jadual tak nak pegang Quran. Ada. Paling-paling dia main-main dengan Quran, nampak Quran hari. Main dengan libas rotan ustaz. Okey. Habis pecah habis rotan-rotan. Kan tak pernah kena rotan? Pernah kena rotan? Boleh kira berapa kali kena rotan? Tak boleh kira dah. Champion. Ni pelajar yang kedua, kita tak ada masalah. Lambat hafal, lambat lupa. Nak boleh hafal tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi bila dia dah ingat, sampai bila dia ingat. Ini pelajar yang sangat baik. Baik juga. Ada pelajar yang apa nama? Hal yang paling teruk sekali. Lambat betul hafal. Cepat betul lupa. Lambat hafal. Nak hafal punya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali dia dapat hafal, mak ayah buat main puluk kuning. Elok makan puluk kuning, kena telur 2 biji, lupa terus. Ni pelajar yang ketiga. Ni jangan jadi ya. Dah lah lambat hafal, cepat lupa. Lepas tu salah semut, termakan semut. La ilaha illallah. Memang makan semut buat apa? Dan paling baiklah pelajar yang last nombor 4 ni. Apa dia?
cepat hafal, lambat lupa. Nak hafal cepat, nak hafal cepat, nak lupa tak lupa-lupa, lambat. Allah Ta'ala jadikan dia boleh jaga Quran dalam hati dia. Dek, bukan senang jaga Quran ni. Sebab tu nak jaga Quran ni pertama kali kena jaga apa? Dek, mari tengok sini. Sikit lah, nak habis dah, lagi setengah jam habis dah. Dalam setengah. Dek, macam mana nak bagi Quran lekat sampai bila-bila? Pertama sekali jaga mata. Kedua jaga mulut. Ketiga jaga hati. Jaga mata dia. Mata yang melihat Quran tak layak tengok benda haram. Bila dia mula tengok benda haram, maka mata tu pun tak layak lagi tengok Quran. Sebab tu istighfar taubat pada Allah SWT kalau tertengok benda yang bukan-bukan. Yang kedua, jaga mulut dia. Jangan cakap benda bukan-bukan. Jangan ikut trend. Saya minta maaf. Jangan ikut trend. Saya pun tak tahu ni Penang tak ada kot. KL ada satu trend. Kalau dia cakap ending ada do belakang. Ni saya tu nak pergi kuliah satu tempat, tengah-tengah nak masuk, nak lintas jalan, budak tengah wheelie basikal. Dia wheelie basikal, dia naik basikal. Lepas tu belakang dia ada tu tak, tayar tu panjang. Dekat tayar tu boleh pijak. Dia naik kawan dia berdiri pegang bahu dia. Laju. Dia main depan saya, dia wheelie. Dia wheelie. Elok dia wheelie ya, kawan dia gelebuk. Oh, dia bergolek duduk kat belakang. Lepas tu dia corner balik. Kawan dia kata, "Kau apa hal doh?" Saya duk tengok dia kata, budak-budak ni. Lagi kawan dia kata, Kau yang tak pegang. Bodoh, dia kata kat kawan dia. Dia kata apa kawan dia? Kau kata aku bodoh ya, bodoh. Dua bodoh dia kat kawan dia. La ilaha illallah. Dek, kita baca Quran, jangan keluarkan berkaitan telok. Dek boleh tengok ni, adik-adik belakang tu ada cerita apa tu? Tak, tinggalkan sekejap apa adik-adik buat. Fokus. Dek, tu belakang. Apa benda tu? Simpan Sat. Apa dia tu? Lato-lato lah. Pisau belit. Dek. Oh, dek. Buat apa? Mai tengok depan. Kalau nak main saya suruh main kat sini. Dek, kita ada satu masalah. Minta maaf, ni ramai pelajar punya masalah. Apa dia? Masa belajar main, masa main. Faham? Masa belajar main, masa suruh main. Waktu masuk main pun tak menang. Masuk lomba lari pun kalah, masuk lomba tinggi pun kalah. Suruh main. Masa belajar main. Dek, sebab tu belajar ni jihad. Jihad ni apa dia mula saya sebut tadi? Sungguh-sungguh juhud usaha. Kita doa pada Allah, Allahumma rzuqna juhdan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikan kepada kami usaha yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana inilah benda yang paling mahal. Dek, boleh fokus ni Sat je, kat belakang. Boleh tengok sini. Jangan sandak. Jangan sandak. Okey, pelajar dia kena ada adab. Saya sebut tadi, benda apa? 3 benda. Kalau nak bagi Quran lekat, mata, mulut, hati. Jangan sangat buruk dengan orang. Kerana hati ni tempat untuk simpan Quran, dan Al-Quran akan hilang untuk hati yang buruk, hati yang gelap, hati yang tak betul, busuk. Terima kasih. Dia ni bagus juga. Okey. Dan yang kedua, ni daripada kita sendiri. Yang kedua, supaya Quran lekat dengan kita cepat dan tak hilang-hilang daripada kita. Tadi adik dia jawab tadi, apa dia? Adab. Sebab tu adik dia ustaz, ada mak ayah betul. Beradab kita dengan seluruh manusia, dan inilah Nabi SAW ajar pada kita. Allah puji Nabi SAW kerana Nabi bukan hanya berakhlak dengan orang yang sayang Nabi, tapi Nabi berakhlak juga dengan orang yang benci Nabi SAW. Atau orang memusuhi Nabi, Nabi berakhlak dengan dia, sehingga orang yang benci Nabi bertukar jadi orang yang paling sayang pada Nabi SAW. Sebab tu dek, kalau nak kata qital ni apa dia? Qital ribah balik. Qital apa dia? Saya sebut mula-mula tadi, beza antara jihad dengan qital. Qital apa dia? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan, difardukan ke atas kalian peperangan. Nabi buat dakwah berapa lama di Mekah?
13 tahun. 13 tahun dakwah di Mekah. Ada perang tak? Tak ada perang. Hanya dakwah. Ajak manusia beriman kepada Allah. Al-Quran turun makiyah. Cerita tentang iman, tauhid, akhirat. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, berapa lama Nabi dakwah Madinah? 10 tahun. Berapa banyak perang? Okey, ghazwah yang besar. Saya sebut ghazwah yang besar. Ada dua. Yang pertama ghazwah, yang kedua sariyah. Ingat Yang pertama ghazwah, yang kedua sariyah. Ghazwah ialah peperangan-peperangan yang Nabi bentuk tentera, Nabi sendiri ikut dan jadi ketua. Ini dipanggil ghazwah. Sariyah ialah peperangan-peperangan Nabi bentuk sahabat, Nabi lantik amir, Nabi tak ikut serta. Ini dipanggil sariyah. Dan kesemuanya ialah dikira sebagai jihad asghar. Jihad asghar, jihad kecil. Bayangkan, perang ni perintah Allah pada datang waktu dia. Sebab tu fatwa keluar berkenaan dengan Israel. Law ni apa jadi? Israel kena serang. Jadi keluar fatwa menjadi kefarduan, fardu ain untuk negara keliling tu untuk bantu Palestin untuk menghadapi Israel. Fatwa dikeluarkan oleh pelbagai negara di keliling, termasuklah Syria, termasuk daripada Palestin sendiri. Kita duduk jauh, maka bukan fardu ain untuk kita, tetapi fardu ain juga untuk kita, untuk risau dan angkat tangan fikir pada mereka. Kerana senjata yang paling utama apa dia? Siapa kata senjata paling utama doa? Apa dalil dia? Siapa yang cakap macam tu? Ya, tak kisahlah siapa cakap kat sini. Saya kata siapa yang beritahu kata doa tu senjata utama? Senjata orang beriman siapa dia? Dah betul adik ni cakap. Daripada mana dengar? Hadis. Apa hadis tu? Nabi beritahu apa tentang doa? Ad-doa silahul mu'min. Doa ni apa dia? Senjata orang beriman. Orang yang beriman, senjata dia apa? Doa. Satu ketika kata Sayyidina Wasilah bin Asqa', kami dalam satu perang, satu sariyah, kami telah dikepung oleh orang-orang bukan Islam, sehingga kan kami tak ingat satu pun syair. Kami tak tahu macam mana nak menang. Kami dikepung. Yang kami fikir ketika tu hanyalah kami sedang berdepan dengan pintu kesyahidan. Kami tak tahu dah apa syair nak naikkan semangat. Tetapi masa tu kami semua berdoa dengan satu doa. Doa yang sama dibaca oleh setiap dua tentera. Apa doa tu? Allahumma ya Rabb Muhammad unsurna ummat Muhammad. Allahumma ya Rabb Muhammad, ya Allah Tuhan Muhammad, unsurna, bantu kami wahai Allah, ummat Muhammad, umat Muhammad. Kami ulang doa ni sehingga akhirnya nusrah Allah datang dan kami menang perang ni. Dek, kita baca qunut nazilah kan? Allahumma ya munzilal kitab wa mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Kita doa supaya Allah hancurkan mereka, supaya Allah Ta'ala bantu kita. Dek, malangnya kita doa, tapi bantuan yang datang tak macam Allah datangkan bantuan zaman mereka dulu. Orang Islam doa, tapi seolah-olah ada satu tabir yang menyebabkan doa kita tak tembus-tembus ke langit. Dek, pernah satu orang kawan saya Bangladesh, dia nak ikut kami keluar 3 hari. Elok nak ikut keluar tu, kami naik kereta, dia naik motor. Elok saya naik kereta jalan, tengok motor hilang belakang. Saya pun parking tepi, tunggu-tunggu. Mana pi dia ni? Saya lah kali patah balik. Saya tengok-tengok dia kat stesen minyak, duk tengah start motor, tak hidup-hidup motor. Saya pergi dekat dia, saya tanya, ni baik, apa pasal ni? Dia kata, tadi saya punya minyak sudah mau habis. Lepas tu saya terus pergi tu minyak punya kedai, saya sudah kasih isi minyak. Lepas tu saya sudah isi ni minyak penuh ni. Ini minyak sudah penuh saya isi, tapi tak ada hidup ini motor. Saya tadi sudah ini start motor, tapi tak ada hidup juga. Saya tengok dia start motor,
Sebelah tu nozzle warna hitam. Nozzle warna hitam. Diesel ni. Saya kata, baik, you isi apa minyak tadi? Dia kata, ini minyak juga saya isi. Ini minyak banyak murah, ini bagus. La hawla wa la quwata illa billah. Memanglah murah minyak lori. Minyak diesel. Saya kata, baik, ini minyak kalau you isi penuh pun, you ini motor kasih hidup, ini sampai kiamat pun tak ada hidup. Ini lori punya minyak. Ini motor you tu kasih isi warna hijau, warna kuning, itu boleh? Ya ke? Sekarang pergi kasih flash ini minyak, itu lain isi warna kuning, warna hijau. Saya fikir, bayangkan, minyak salah masuk ke dalam motor, minyak salah masuk dalam motor, jalan nak motor? Tak berjalan. Kalau iman salah, macam mana doa nak jalan? Kalau minyak salah pun motor tak berjalan, macam mana doa kita nak berjalan? Kalau lah iman kita tak betul ni, iman kita masih salah. Iman para sahabat sempurna dengan Allah. Suatu nusrah datang pun sempurna daripada Allah. Suatu mereka orang yang bersungguh-sungguh untuk bangunkan agama Allah dengan hati mereka, jiwa mereka, harta mereka. Ada satu orang sahabat Nabi, remaja. Saya beritahu tadi apa? Satu orang yang sayangkan motor sebab dia dah berkorban, berjuang untuk motor tu, betul tak? Makin banyak dia korban untuk satu benda, makin sayang pada benda tu. Adik-adik duduk kat madrasah, tambah-tambah dah 8 tahun duduk madrasah. Kalau orang buat benda kat Quran, marah. Kalau orang bakat Quran, marah. Kalau orang main-main Quran, marah. Kenapa kita marah? Sebab kita sayang. Sebab kita dah bagi masa. Kalau kita tak rasa sayang Quran lagi, dek, saya minta maaf, maksudnya kita belum bagi masa lagi untuk Quran. Kalau kita duduk madrasah tapi kita masih belum sayang Quran, kita tak rasa ada perasaan apa pun Quran. Nabi menangis dengar Quran, padahal ayat Quran tu turun pada Nabi sendiri. Nabi ulang baca, Nabi menangis. Nabi dengar sahabat baca, Nabi menangis. Sebab apa? Kecintaan sempurna Nabi pada Quran dan kecintaan sempurna pada Nabi pada umat ni. Nabi menangis sebab ayat tadi. Sebab apa? Menceritakan tentang umat ni yang akan menjadi saksi kepada mereka daripada amalan mereka. Kita semua, Nabi akan jadi saksi. Tuan-tuan adik-adik semua, jadi Nabi sayang dengan kita. Sebab apa? Seluruh masa Nabi korbankan untuk kita. Nabi kata dalam satu hadis, min asyaddi ummati ilayya hubban, di kalangan umatku yang paling sayangku, kata Nabi. Nabi tak kata Abu Bakar, Nabi tak kata Umar, Nabi tak kata Uthman, Ali, Bilal. Nabi tak sebut nama sahabat ada depan Nabi. Nabi kata min asyaddi ummati ilayya hubban, di kalangan umatku, kata Nabi, yang paling sayangkan aku. Nabi kata nasun yakununa ba'di, maka ialah manusia-manusia yang akan datang lepas daripada aku nanti, kata Nabi. Yawaddu ahaduhum lawrani bi ahlihi wa malih, begitu mereka nak tengok aku, kata Nabi, mereka begitu nak bersama aku, kata Nabi, mereka sanggup korbankan ahli keluarga mereka dan harta-harta mereka. Berapa banyak pun tak apa dapat habis duit, banyak tak apa dikorbankan masa ahli keluarga, tak ada masalah. Tapi yang paling penting ialah di akhirat dapat bertemu Nabi SAW. Dek, sahabat zaman dulu, remaja macam adik-adik semua, mereka kalau boleh tak mau berenggang dengan Nabi. Bukan kata orang tua, anak-anak kecil pun suka duduk dengan Nabi. Satu orang sahabat nama dia Khawwat bin Jubair. Dek boleh ingat nama ni tak? Nama apa sahabat ni? Khawwat bin Jubair. Apa nama sahabat ni? Khawwat bin Jubair ni remaja. Satu hari Nabi balik safar, dia ikut sekali. Dan Nabi SAW beritahu kita berhenti sini, dibina kemah untuk Nabi. Cepat-cepat dia bina kemah sebelah kemah Nabi. Sebab apa? Sebab nak bersama Nabi lah semua majlis Nabi. Dia risau kalau terlepas pada Nabi. Dek, dalam usia macam ni, dalam usia remaja, tambah-tambah duduk dengan kawan-kawan, lagilah. Sebab tu jihadul akbar apa dia ni? Jihad akbar ialah jihad melawan hak kat dalam ni, nafsu. Jihadul akbar ialah jihad melawan nafsu. Nabi beritahu jihadul asghar, jihad kecil ya, perang-perang. Sebab apa? Orang yang nak pergi perang, mula-mula sekali kena perang apa? Orang yang nak pergi perang, mula-mula dia kena perang apa? Dengan nafsu dia dulu. Sebab perang ni bertentangan dengan nafsu dia.
Allah sebut ayat yang saya baca tadi, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, telah difardukan, ditetapkan kepada kalian untuk pergi perang. Allah sama ayat tu, apa dia? Apa dia? Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan kamu benci benda tu tapi benda tu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan adakala kamu sayang satu benda, wa huwa syarrul lakum, tapi benda tu tak baik untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah tahu apa yang kamu tak tahu. Dek, sebab tu ada orang suka perang. Adik suka perang? Siapa suka perang? Nak pergi perang, suka. Saya suka-suka, bukan nak bela agama, seronok-seronok pergi perang. Tak. Tak ada siapa suka perang. Kita ialah manusia fitrah yang Allah jadikan sukakan keamanan, tak mau gaduh-gaduh. Tapi bila datang perintah Allah perang, bukan kata perang kat pedang dulu, ni perang lawan ni dulu. Ini yang Nabi telah bentuk para sahabat. Satu orang sahabat sebelum perang Uhud. Perang Uhud Nabi tak beritahu bila. Nabi cuma beritahu kita akan keluar pergi Uhud atas selesai mesyuarah dengan para sahabat. Nabi SAW didatangi oleh satu orang sahabat, nama dia Hanzalah bin Abu Amir. Sebelum kita cerita Khawat lagi, Hanzalah datang, kata, ya Rasulullah, aku ni nak menikah. Nikah dulu ke perang dulu? Nabi ni orang yang paling faham umat ni. Nabi kata, Hanzalah, nikah dulu. Allah, seronoklah dia dapat menikah. Hari dia menikah, esok perang. Malam ni menikah, esok Nabi panggil perang. Orang menikah, alhamdulillah lah. Malam tu sempatlah bersama dengan isteri. Esok ketika mana solat subuh dengan Nabi, Nabi beritahu kepada para sahabat, angkat perang, angkat barang-barang perang, angkat alat perang, jom kita menuju ke medan Uhud. Dia pun lari balik nak ambil barang perang ni. Sampai kat rumah nak ambil semua perisai, nak ambil pedang, isteri pegang. Allah, berat ni. Sempat bersama isteri lu, tapi dalam keadaan bersama dengan isteri tu, hati dia, fikiran dia, risau dia dengan Nabi SAW. Selesai dia dengan isteri, tak ada mandi wajib, lari terus pergi. Tak ada mandi wajib, dia ambil terus barang-barang perang pergi. Apa jadi kat dia? Syahid. Selesai perang Uhud, berapa orang yang syahid? 70 orang. 70 orang yang syahid di medan Uhud. Salah seorang siapa dia? Hanzalah bin Abu Amir. Dan dek, syuhada ni, orang yang mati syahid ni, orang mati syahid ni perlu mandikan dia ke? Perlu kafankan dia ke? Orang yang mati syahid dikebumikan dalam keadaan darah dia berlumuran dengan jasad dia. Hanya perlu disolatkan, kemudian dikebumikan jasad dia. Hanzalah bin Abu Amir, Nabi heran sebab rambut dia basah, air menitik-nitik turun. Nabi SAW bila tengok keadaan macam tu, Nabi tanya, apa yang berlaku pada Abu Hanzalah ni? Dan maka kata, ya Rasulullah, kami tanya isteri dia. Maka ditanya isteri Hanzalah, Jamilah radhiyallahu anha. Jamilah kata, ya Rasulullah, Hanzalah ni sebelum dia keluar berjihad, dia sempat bersama aku, cuma tak sempat mandi wajib. Maka kata Nabi, patutlah para malaikat turun dan mandikan jenazah dia. Para malaikat telah turun dan mandikan jenazah dia. Sebab tu air turun basah daripada rambut dia. Dia menang lawan, berjihad dengan nafsu dia. Dia menang lawan nafsu dia. Barulah dia keluar berjuang di jalan Allah. Kedua-dua jihad, kedua-dua keadaan perang dia menang, dan akhirnya Allah Ta'ala termasuk dalam syurga. Sampai hari ni dia dikelis sebagai sahabat yang dimandikan malaikat. Khawat bin Jubair, dia bina kemah sebelah kemah Nabi. Dia dengar Nabi keluar dari kemah, cepat-cepat dia keluar dari kemah, cepat-cepat lari kejar Nabi. Nabi laju, kita tahu Nabi kalau berjalan laju macam turun bukit, condong ke depan. Nabi kalau berjalan, dia tengah nak kejar Nabi ni, tiba-tiba nampak wanita-wanita Ansar dekat kemah mereka duduk sembang-sembang. Berhenti dia. Nabi dah pergi, dia berhenti. Dia tengok baju dia, dia patah balik kemah.
Bukan ambil tasbih astaghfirullahalazim. Dah. Tukar baju. Pakai baju elok sikit. Sembok minyak wangi sikit. Sebab apa? Nak pergi duduk sembang ta'aruf dengan wanita-wanita bukan mahram. Dan dia tahu benda tu salah. Lepas tu kita tak payah nak couple-couple semua, tak payah. Benda ni buang masa. Dek, saya cukup terang juga. Teman-teman adik pelajar hafiz, pelajar agama, elakkan diri adik daripada fitnah-fitnah dunia yang akan hancurkan adik-adik dengan Quran semua habis selesai benda ni. Tak payah nak sibuk-sibuk couple-couple. Tak payah nak jaga jodoh orang. 15-20 tahun couple, lah kali menikah orang lain. Dek, jangan sibuk dengan benda ni. Dan walaupun memang inilah zaman-zaman remaja ni, zaman-zaman tu, Khawat bin Jubair tukang baju pakai minyak wangi, tak jadi liga Nabi, piduk orang perempuan sembang-sembang. Tengah sembang gelak, Nabi balik. Nabi balik-balik, dia nampak Nabi melompat dah. Nabi tengok, Nabi kata, Khawat, buat apa? Ya Rasulullah, unta aku hilang. Aku duk cari mana tak tahu unta tu. Dek, Nabi nampak tak dia buat apa tadi? Nabi nampak. Nabi bila tengok dia bagi alasan lagu tu, Nabi pun senyum masuk kemah. Nabi buat tak tahu. Sampailah lepas balik sampai ke Madinah. Selesai apa semua dah. Khawat ni sahabat ni. Mana mungkin sahabat tak solat fardu berjemaah kat masjid. Sahabat ni ialah orang-orang yang hati terikat kat masjid, hatta kecil-kecil di kalangan mereka pun. Khawat pula balik-balik ke Madinah. Setiap kali lalu Nabi jumpa Nabi, Nabi tengok, Khawat, ma fa'ala syiradun jamalik. Khawat, apa unta hang buat? Hak hilang tu jumpa lagi. Khawat kata, ya Allah, malu aku. Nabi tahu tak ada unta hilang. Nabi saja tanya, Khawat, unta hilang itu jumpa lagi? Khawat kata, setiap kali aku lalu terserempak dengan Nabi, Nabi akan tanya, Khawat, unta hilang tu jumpa lagi? Sehingga Khawat kata, aku malu, aku tak pergi masjid. Sebab malu takut Nabi tanya unta. Dek, sehinggalah beberapa hari berlalu dia tak pergi masjid. Dia tak boleh duduk. Dia jadi macam rasa bersalah, macam mana aku tak pergi masjid. Kata sayang Nabi, sayang agama, tapi tak pergi masjid. Macam mana lah kali dia jenguk kat masjid. Nabi habis salat, selesai bagi tausiah, Nabi pun masuk rumah. Sahabat-sahabat pun dah mula balik. Dia buat apa? Dia pun mai pelan-pelan. Dia pun angkat takbir. Rindu nak sembahyang dalam masjid. Allahu Akbar. Di rumah Nabi bergabung dengan masjid, dinding dia. Ni nampak kapet Raudah. Ni saya bagi contoh. Ni kalau ni Raudah, ni mimbar Nabi, ni rumah Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Hari ni maqam Nabi. Rumah Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Sebelah rumah Nabi dengan Aisyah ialah rumah Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra. Belakang rumah Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah ialah rumah Sayyidatuna Saudah. Sebelah rumah Sayyidatuna Saudah, belakang rumah Sayyidina Ali, rumah Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Meninggal Zainab, Ummu Salamah duduk. Lepas tu Zainab binti Jahsh. Lepas tu Ummu Habibah. Lepas tu Juwairiyah. Lepas tu Safiyah. Lepas tu Maimunah. Berderet ni, maknanya semua rumah isteri-isteri Nabi. Jadi kalau Nabi duduk rumah mana pun, Khawat masuk sembahyang, Allahu Akbar, Nabi dengar suara tu. Nabi selak-selak pintu, tengok Khawat tengah sembahyang. Nabi pun mai sembahyang belakang Khawat. Allahu Akbar. Khawat bila dengar je Nabi mai solat belakang dia, Khawat kata, aku panjangkan solat aku supaya Nabi habis sembahyang, Nabi balik rumah. Ternyata Nabi habis solat, Nabi duduk tang tu, tak gerak-gerak. Khawat kata, aku tunggu Nabi balik sehingga aku telah baca seluruh Quran yang aku hafal. Dalam solat tu aku dah baca seluruh Quran yang aku hafal, aku baca dalam solat tu sampai aku dah tak tahu nak baca apa. Aku berdiri diam, Nabi duduk kat belakang. Akhirnya kerana lama sangat, Nabi kata, Khawat, tak apalah, sembayanglah lama mana pun aku tunggu. Allah, maknanya apa? Kantoi, habis. Hari ni memang tak boleh lari dah pada Nabi SAW.
Khawat pun selesaikan salat dia, habis salat Khawat pusing-pusing kat Nabi SAW, lutut bertemu lutut Nabi tapi tak berani tengok muka Nabi. Dah buat salah. Kita kalau buat salah apa ni? Pergi jumpa ustaz, tengok muka ustaz. Ustaz, sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Hak ni satgi rotan naik belakang ni satgi ni. Dah lah buat salah. Lepas tu my confident. Khawat bin Jubair radhiyallahu anhu tunduk depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok Khawat mai tunduk, Nabi senyum. Nabi ni Rasulullah ni. Betapa akhlak Nabi telah menyinari, mengharumi seluruh kehidupan Madinah. Akhlak Nabi telah menyinari seluruh kehidupan para sahabat. Nabi senyum, Nabi tengok Khawat, Nabi kata, ya Khawat, ma fa'ala syaradu jamalik. Baik Khawat, unta itu hilang, jumpa tak lagi? Khawat kata, ya Rasulullah, daripada mula aku beli unta tu sampai hari ni tak pernah hilang. Cuma hari tu aku sembang orang perempuan, ya Rasulullah aku tahu salah. Ya Rasulullah maafkanlah aku. Ya Rasulullah maafkan aku. Nabi angkat tangan Nabi, dalam keadaan Nabi senyum, Nabi letak atas dada Khawat. Nabi kata, Allah rahmati kamu, Allah rahmati kamu, Allah rahmati kamu. Nabi senyum, Nabi bangun, Nabi tinggalkan Khawat radhiyallahu anhu. Berlinangan air mata anak muda ni. Berlinangan air mata anak muda ni. Betapa kecintaan dia kepada Nabi makin bertambah dengan akhlak mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Khawat, demi Allah, hari itu aku rasa akulah lelaki yang paling bahagia dalam dunia ni. Kerana Nabi telah sentuh dadaku dan Nabi telah doakan aku, kata Sayyidina Khawat radhiyallahu taala anhu. Dek, ini remaja zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana mai cinta tu? Daripada mana mai cinta tu? Mujahadah. Daripada jihad, daripada perjuangan. Sungguh-sungguh mereka nak bersama dengan Nabi. Sungguh-sungguh mereka nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dek, ajaib cinta kita semua. Nabi ada tak dengan kita? Nabi tak ada. Nabi dah tak ada dah, Nabi dah wafat dah. Yang ada siapa? Yang ada Quran, sunnah, ijma', qiyas. 4 pegangan ahli sunnah wal jamaah yang sedang ada dengan kita. Ini sekarang peneman kita semua. Supaya kita terus berada dalam satu jalan. Dek, kita ni dah jauh sangat dah dengan Nabi. Orang dulu yang dekat dengan Nabi, yang lahir setelah Nabi wafat, yang membentuk hubungan cinta dengan Nabi, para tabi'in. Mereka untung juga, walaupun mereka tak dapat jumpa Nabi, mereka jumpa siapa? Mereka jumpa sahabat. Adik tahu tak seorang sahabat nama dia Sayyidina Al-Qa'qa' radhiyallahu anhu? Adik dengar betul-betul ni nama sahabat ni, takut ni pertama kali dengar, takut lepas ni lupa dah, tak ingat. Nama sahabat ni ialah Sayyidina Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi radhiyallahu anhu. Sayyidina, orang Penang boleh cakap, orang KL payah sikit nak sebut nama ni. Sayyidina Al-Qa'qa' radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Al-Qa'qa' bin Amr. Siapa dia ni? Masa Nabi wafat dia kecil, dia muda. Satu orang yang cukup terkenal dengan kehebatan, keperkasaan panglima dia ni. Dia antara asbab runtuhnya Rom dan Parsi. Siapa dia? Al-Qa'qa'. Ada kawan saya seorang, isteri dia bersalin. Dia telefon saya, dia kata, Ustaz, ada cadangan nama anak lelaki. Saya kata, insya-Allah saya cadang nama Al-Qa'qa'. Dia kata, Ustaz, apa dia sekali lagi? Saya kata, Al-Qa'qa'. Dia kata, Ustaz, saya mesyuarat dulu kot. Saya kata, bukan saya buh nama, saya bagi cadangan. Mesyuarat lah. Al-Qa'qa' radhiyallahu anhu ni, dia ni satu orang yang cukup dahsyat. Perang Qadisiyah, dia seorang lawan 11 orang, tumbang semua. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit masa tak mampu perang, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas general. Apa dia kata? Semoga Allah memberkahi kamu wahai pemuda Bani Tamim. Dia pemuda Bani Tamim. Dia ialah orang yang sangat dicintai oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu hari zaman Nabi dah wafat, para tabi'in datang duduk dengan dia, keliling dia. Sebab mereka tak dapat nak jumpa Nabi, tak dapat tanya soalan kat Nabi, jadi mereka tanya sahabat, duduk keliling dengan Qa'qa'. Ada satu soalan, mereka kata apa? Wahai Al-Qa'qa', ceritakan kami sifat syurga, supaya bila kami mengenangkan syurga, rindu kami nak masuk dalam tu.
Allah. Al-Qa'qa' kata apa? Sahabat Nabi ni kata, kalian tanya aku kepada syurga, sifat syurga, yang apabila kalian dengar tentang sifat tu, kalian akan rindu nak masuk dalam tu. Baiklah, kata dia. Dia tak cerita sungai syurga, dia tak cerita mahligai syurga, dia tak cerita segala keindahan syurga. Tapi dia sebut satu ayat yang memuaskan hati seluruh tabi'in. Apa dia? Dia kata, ketahuilah, di dalam syurga ada Rasulullah. Apalagi orang yang sayang Nabi nak lebih daripada ada kekasih dalam tu. Sebab tu mereka, para sahabat ridwanullahi ajma'in, mereka nak masuk syurga bukan sebab keindahan, kecantikan syurga, tapi kerana apa? Kerana ada Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik lepas Nabi wafat menangis banyak dia. Selalu kata sahabat, kami dengar Anas bin Malik selalu ulang. Nabi panggil Anas bukan Anas. Nabi memanggil Anas dengan panggilan manja. Panggilan Anas apa dia? Unais. Ada siapa nama Anas? Anas. Lepas ni boleh panggil dia Unais. Panggilan manja Sayyidina Anas bin Malik ni isim tasghir dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia isim tasghir. Kalau Anas, Unais. Kalau Umar, Umair. Ikan pi mancing dapat ikan. Kalau ikan besar, Samak. Ikan kecil, Sumaik. Singa, Asad. Anak singa, Usaid. Kita bahasa Melayu tak ada benda ni. Penang ada agak Kedah. Apa dia? Cek. Ni cek dah dapat mai. Cek KL tak ada. Cek apa? Tuan-tuan, adik-adik semua, Anas bin Malik selalu kata apa? Anas bin Malik selalu kata, seorang-seorang, kata para tabi'in, kami selalu dengar perkataan daripada Anas bin Malik. Wallah, kata Anas, aku nanti dalam syurga, aku nak cari Nabi SAW. Aku nak pergi dekat Nabi. Aku nak bagi tahu dekat Nabi, ya Rasulullah, ni Unaismu yang kecil datang lagi hari ni nak khidmat. Perintahkan aku ya Rasulullah. Hari ni dalam syurga aku nak khidmat pada kau lagi ya Rasulullah. Dia sahabat Nabi, siapa dia? Anas bin Malik. Masuk syurga nak khidmat Nabi lagi. Kita semua macam mana? Kita hidup jauh pada zaman Nabi, betul tak? Tapi kita ada doa, satu doa yang mahal. Dan doa tu Allah nak bagi. Adik-adik biasa ada doa nak sama-sama dengan Nabi dalam syurga paling tinggi? Bisa? Kita tak nak doa? Ya Allah, jadikanlah kami bersama dengan kekasih kami Rasulullah dalam syurga yang paling tinggi. Siapa nak doa? Siapa doa dengan doa ni? Ada tak? Kata tak? Tak biasa doa nak sama dengan Nabi dalam syurga paling tinggi. Ke tak mau? Apa makna kita belajar agama? Apa makna kita hidup dalam mematuhi segala syariat? Hakikatnya untuk menghadirkan keredaan Allah. Dengan cara apa nak datangkan keredaan Allah? Dengan menyempurnakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Sunnah ni takkan dapat disempurnakan melainkan dengan cinta. Cinta akan hadir hanya dengan mujahadah. Mujahadah yang perkataan apa dia? Jahadah. Jahadah inilah kesungguhan. Inilah jihad. Dek, sebab tu orang-orang yang bermujahadah di jalan Allah, orang-orang ni Allah takkan sia-siakan. Ayat Quran Allah sebut apa dah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada 4 golongan yang Allah sebut, termasuklah orang yang berjihad di jalan Allah. Allah tak kata orang yang berperang. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru. 4 golongan ni, ulaika humul mu'minuna haqqan. Yang pertama sekali kata Allah, siapa dia? Yang beriman pada Allah. Yang kedua siapa dia? Yang berhijrah. Dia hijrah senang susah? Senang. Senang hijrah, tapi yang istiqamah yang susah, betul tak? Hijrah boleh hijrah. Ada orang yang hari ni hijrah, esok dia balik. Hijrah senang. Hijrah dengan istiqamah susah. Sebab tu sahabat datang tanya Nabi, ya Rasulullah, ayyul amalu afdal? Amal apa paling afdal? Nabi kata apa? Al-hijrah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hijrah yang macam mana? Nabi kata, tahjurus su', meninggalkan yang buruk. Golongan yang kedua Nabi kata, Allah kata, orang yang berhijrah. Yang ketiga, yang berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, walladzina awaw wa nasaru. Maka ialah golongan-golongan yang bagi nusrah, bantuan.
kepada golongan yang beriman, yang berhijrah dan berjuang jalan Allah. 4 golongan ni kata Allah apa dia? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka ialah golongan yang beriman dengan keimanan yang betul, kata Allah. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Untuk mereka ada 2 hadiah. Yang pertama apa dia? Maghfirah, keampunan Allah. Yang kedua, rezeki yang mulia. Dek, kunci bahagia kat mana? Ada orang yang struggle nak bahagia. Dia kata mujahadah betul, struggle nak bahagia. Bahagia kat mana, dek? Kunci bahagia kat mana? Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Huwallazi anzala sakinah. Dialah Allah yang turunkan bahagia. Pada siapa? Fi qulubil mu'minin, pada hati orang yang beriman, yang yakin tiada Tuhan selain Allah, yang tiada berkuasa selain Allah, tiada bagi susah senang selain Allah, tiada bagi sihat dan sakit selain Allah. Selain daripada Allah semua makhluk dan tak boleh buat apa-apa. Ini hati orang beriman. Liyazdadu, untuk Allah tingkatkan imanan ma'a imanihim. Iman yang memang dah ada dalam hati dia. Dek, jadi bahagia ni ada dalam apa? Dalam iman. Iman ni, apa natijah dia? Bila terbuat dosa dia salah. Terbuat dosa, natijah pada iman. Kira kalau ada iman, terbuat dosa kita akan salah. Cepat-cepat kita nak bertaubat pada Allah. Natijah pada taubat, natijah pada keampunan Allah, apa dia? Bahagia. Sebab tu, nak dapat bahagia kena banyak taubat, istighfar, usaha iman. Ini kunci pada bahagia. Begitu keadaan hari ni. Siapa sabar pun dalam dunia ni, ujian takkan berhenti datang sampai kita mati. Sampai kita mati, ujian takkan berhenti. Sebab tu, jangan kita rasa kita dah dekat dengan Allah ni, selesai dah semua ujian. Siapa kata? Makin dekat dengan Allah makin banyak ujian. Allah yang beritahu. Makin dekat dengan dia. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan ditinggalkan setelah dia mengatakan kami beriman, belum dia diuji? Allah kata tenang. Bila Allah nak endorse iman kita, Allah akan hantar ujian kita. Supaya apa? Kita lalu ujian tu dengan sabar, tenang dan redha. Nak tenang ni bukan senang. Sebab tu redha dengan ujian yang Allah bagi hanya melalui iman. Sebab tu adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adik-adik duduk ni dengan Quran ni. Satu Quran untuk kita lekat sampai bila-bila. Al-Quran membuahkan akhlak. 3 benda tadi apa dia? Jaga mata, 2 mulut, 3 hati, 4 naik taraf. Adab, dek. Adab dengan ustaz-ustaz, adab dengan mak ayah, adab dengan semua orang. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi ajarkan. Dia tahu tak Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kecil lagi masa Nabi wafat, umur dia muda lagi. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bila Nabi dah wafat, dia tak berhenti belajar. Dia masih belajar dengan siapa? Para sahabat yang masih hidup. Antara guru dia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Satu hari Abdullah bin Abbas ada soalan dengan Zaid bin Thabit. Dia tanya guru dia soalan ni, tapi masalahnya dia pergi rumah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit duduklah rumah, pintu tutup. Kita kalau ada masalah, kita ketuk rumah ustaz je nak reban. Gang. Ustaz tu bangun terkejut. Hampir sikit lagi nak syahid ustaz tu. Abdullah bin Abbas mai rumah Zaid bin Thabit, tengok pintu tutup, tak ketuk, ambil kain ridak dia, bentang depan rumah Zaid bin Thabit. Duduk dah. Tak lama Zaid keluar tengok sepupu Nabi Abdullah bin Abbas depan rumah. Zaid kata, "Wahai sepupu Rasulullah, buat apa kat sini?" "Wahai Zaid, aku sebenarnya ada benda nak tanya. Kenapa tak ketuk pintu?" "Wahai Zaid, aku risau kalau aku ketuk pintu, aku takut ganggu engkau. Sebab tu aku tunggu kat sini. Sehinggalah engkau ada apa-apa hajat keperluan keluar, maka masa tu aku tanya." Ni adab dengan guru ni. Satu hari Zaid bin Thabit naik unta dia. Abdullah bin Abbas pada jauh nampak guru dia tengah tunggang unta, lari dia. Sampai dekat unta, Abdullah bin Zaid bin Thabit cepat-cepat dia pegang kekangan kaki tali unta tadi, dia tolong bawa. Zaid turun daripada unta. Dia kata, "Ni Abdullah bin Abbas, wahai sepupu Rasulullah, buat apa ni? Tak payahlah tarik. Unta tu tak apa. Aku boleh bawa sendiri." Kata Abdullah bin Abbas, "Wahai Zaid, inilah adab yang Nabi ajar pada kami supaya menghormati guru-guru kami." Zaid bin Thabit kata, "Buat mai tangan."
Abdullah bin Abbas pun hulurkan tangan dia. Zaid bin Sabit ambil tangan oleh Abbas, cium tangan tu. Abdullah bin Abbas tarik tangan tu, kata, "Ya Zaid, apa yang kau buat ni?" Zaid kata, "Macam ni pula Nabi ajar kepada kami beradab dengan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dia tengok tak natijah pada iman, natijah pada ilmu. Indahlah kehidupan mereka, menghormati antara satu sama lain, meletakkan ketinggian, tengok orang lain semua lagi baik pada kita. Adik belajar dengan kawan-kawan. Jangan tengok kita kadang-kadang kita rasa kita lagi bagus pada orang ni masalah. Di saat kita mula rasa kita lagi bagus pada orang, kita yang paling tak bagus sekali. Dek, jangan rasa lagi bagus pada orang. Jaga adab kita, jaga akhlak kita. Lepas ni saya nak, boleh tak adik ni? Janji dengan saya boleh tak? Ni adik-adik tu belakang tu buat apa lagi tu? Mari tengok depan Ustaz. Nak habis dah. Dek. Tengok depan, tengok depan. Tengok depan, tengok depan. Saya nak adik-adik janji dengan saya hari ni, boleh tak? Satu janji saya nak minta ni. Kalau lah tiba-tiba lupa habis semua nama-nama sahabat malam ni, kalau saya janganlah lupa. Jauh rumah. Saya nak sampai 6 jam ni. Kuliah sejam, balik lagi 6 jam. Ni malam ni balik terus ni. Jumpa semata jumpa adik-adik ni. Terus balik ni, esok dah kuliah KL. Dek, saya minta satu janji, boleh tak malam ni? Lepas ni kalau mak ayah berjalan, ustaz-ustaz kita jalan, jangan potong boleh? Jangan potong. Macam tak boleh? Boleh tak? Mak ayah jalan, ustaz-ustaz kita jalan, jangan potong. Kalau tak tahan sangat nak berak, memang dah perlu ni, memang perlu ni. Kalau tak potong memang cerik sini. Minta izin. Ustaz, saya jalan dulu boleh? Boleh? Adab ni simple lah. Adab ni simple lah. Jangan potong guru kita, jangan potong mak ayah kita berjalan. Nak potong minta izin. Mak nak jalan minta izin. Sebab tu orang Melayu punya adab dahsyat, dia boleh jalan tunduk. Tak lintas orang tua-tua. Ni adab ni. Ini adab. Harta orang yang beriman ialah adab. Tinggi mana ilmu pun, kalau tak ada adab, dia bukan siapa-siapa. Sebab apa? Iblis yang paling tinggi ilmu. Iblis tinggi dah ilmu dia. Mana tempat yang Iblis tak pernah sujud dalam dunia ni? Tapi kerana tak ada adab, Iblis ialah sehina-hina makhluk. Bukan kata tak beradab dengan Nabi Adam, tak beradab dengan Allah yang memerintahkan sujud kata Nabi Adam AS. Yang penting bukan sujud, yang penting perintah Allah tu. Akhlak ni, adab yang diajar oleh Nabi ni, ini harta yang cukup mahal untuk umat ni. Boleh dek insya-Allah nah. Lepas ni jangan potong. Ustaz jalan, jangan lari berpusing ustaz tu. Ustaz tu dah pening. Aku nak pergi mana tadi ni? Tadi macam tahu matlamat tadi, tapi dah kena langgap, berpusing dah macam Beyblade dah ustaz tu ni. Boleh dek nah, jaga adab dengan guru kita. Benda ni jihadul akbar tau. Sebab apa? Dia berperang dengan sini. Sebab kita nak cepat, kita nak ni. Adik-adik kalau pergi dekat satu madrasah kat Tomorong, kalau ustaz lalu hak naik basikal turun. Kalau guru lalu hak naik basikal turun, berhenti. Guru lalu berhenti, semua tak berjalan. Kita negaraku yang kita berhenti. Dululah, sekarang berhenti lagi tak? Lah saya tak berhenti dah. Dulu masa sekolah, kalau jalan-jalan lagu negaraku berhenti semua, tak bergerak. Sebab lagu negaraku. Dulu punya. Sekarang ni tak tahulah. Sekarang ni negaraku tak negaraku. Lari, ada yang tak hafal lagu negaraku, ada rasa zaman ini. Apa dia? Kurang sebenarnya dah kurang, benda ni hilang. Dek, moga Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan adab ni kepada kita nah. Dan inilah warisan yang akan menjadi asbab kita dapat menyempurnakan agama dalam kehidupan kita, dan inilah warisan yang ada yang dihadirkan oleh para sahabat ridwanullahi ajmain dalam kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua orang-orang yang mengikut jejak langkah mereka para sahabat ridwanullahi ajmain, selangkah demi selangkah sehingga akhirnya kita melangkah bersama mereka masuk dalam syurga, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Boleh dek? Boleh dah ni? Cakaplah insya-Allah. Boleh dah dek? InsyaAllah, moga Allah Subhanahu Wa Taala terima kita semua. Semoga yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik pun daripada Allah, tapi kerana dosa dan kelemahan saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada adik-adik semua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah. Kita doa sikit. Moga amin tuan-tuan dan semua adik-adik sekalian. Allah Taala terima doa kita pada malam ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang pandang kami, ya Allah, pandanglah kami macam dulu Kau pandang Nabi dan para sahabat. Ya Allah, ya Allah, zaman mereka dapat memandang wajah Nabi dengan segala kerinduan dan kecintaan. Ya Allah, sungguh kami hari ini rindu Nabi. Ya Allah, kami tak ingin nak tengok wajah Nabi kekasih kami. Kami dengar kisah-kisah peristiwa pengorbanan Nabi, sehingga hati-hati kami benar-benar mencintai Nabi. Ya Allah, tapi kami tahu tangan yang kami angkat ke langit tinggi ni berlumuran dengan dosa. Kalau Kau zahirkan dosa-dosa ni, pasti timur dan barat akan hitam dengan dosa ni. Kami risau, ya Allah, kalau kami mati hari ni, kami bawa balik dosa ni masuk ke dalam kubur. Di akhirat nanti kami bertemu dengan Nabi dengan daki-daki dosa ni. Apa benda kami nak jawab dengan Nabi nanti, wahai Allah? Kami malu, ya Allah. Tolonglah jadikan kami orang yang jaga agama seperti mana Nabi dan para sahabat telah bangunkan sungguh-sungguh agama. Tangisan, air mata, darah yang telah membasahi bumi ni kerana agama ni, akhirnya telah subur iman dalam hati-hati kami semua, wahai Allah. Kami tak pandai nak minta, kami tak pandai nak doa, wahai Allah, tapi kami tahu kami sedang ketuk pintu rahmat keampunan Kau. Tolonglah ampunkan dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa mak ayah kami, wahai Allah. Ampunkan dosa anak isteri kami, wahai Allah. Guru-guru kami, sahabat handai kami dan umat Islam seluruh dunia, wahai Allah. Ya Allah, Kau sedang uji kami dengan keadaan yang berlaku di luar negara, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah hadirkan kemenangan pada kami dunia dan akhirat, wahai Allah. Wahai Allah, Kau bantulah saudara-saudara kami yang sedang berperang, wahai Allah, khusus saudara kami di Palestin, wahai Allah. Wahai Allah, sebagaimana Kau hadirkan bantuan pada tentera Badar, tentera Uhud, Khaybar dan seluruh peperangan-peperangan yang bersama Nabi, dan setelah wafatnya Nabi, Kau hadirkanlah bantuan yang sama pada kami, wahai Allah. Wahai Allah, kami risau hari ini kerana keyakinan kami yang tak sempurna kepada Engkau, tersangkut doa kami, wahai Allah. Wahai Allah, di kalangan kami ada hubungan yang mereka rapat dengan Kau, ada di kalangan kami yang hati mereka dekat dengan Kau, ada di kalangan kami, wahai Allah, yang mana Engkau terima mereka. Tolonglah terima kami semua, wahai Allah, dan doa kami malam ni, wahai Allah. Tolonglah satukan hati kami semua orang Islam dalam dunia ni, wahai Allah. Satukan hati pemimpin-pemimpin kami semua orang Islam, wahai Allah. Satukan hati kami semua agar kami semua bangun atas maksud kerisauan yang sama macam Nabi, wahai Allah. Tidak Nabi diutuskan untuk hancurkan umat ni, untuk matikan umat ni masuk neraka, wahai Allah, melainkan Nabi dihantar untuk bawa umat ni untuk selamat daripada api neraka, wahai Allah. Kau jadikanlah maksud kehidupan kami macam maksud kehidupan Nabi, sehingga kami melihat umat ni dengan asbab keinginan dakwah dan hidayat untuk mereka, wahai Allah. Kami tak pandai buat dakwah macam Nabi, banyak salah kami, wahai Allah. Kalau ada salah betulkan, wahai Allah. Kalau banyak dalam keadaan kami tak reti, Kau ajarlah kami, wahai Allah. Wahai Allah, tolonglah terima taubat kami, khusus, wahai Allah, anak-anak tahfiz di sini, wahai Allah. Kau lapangkan dada-dada mereka, wahai Allah. Masuk Quran dalam hati-hati mereka, wahai Allah. Buah Quran kepada akhlak-akhlak mereka, wahai Allah. Sempurna adab-adab kami daripada kehidupan kami, wahai Allah, sehingga Kau terima kami seperti Kau telah terima seluruh daripada orang yang saleh sebelum daripada kami, wahai Allah. Kami tak pandai nak doa, wahai Allah. Apa Nabi SAW minta kepada umat, kepada kami dan umat terdahulu sebelum daripada kami dan umat akan datang lepas pada kami, kebaikan, hidayat, itu kami minta, wahai Allah. Bagi hidayat pada seluruh manusia dalam dunia ni, wahai Allah. Bagi hidayat pada seluruh manusia dalam dunia ni, wahai Allah. Bagi hidayat pada seluruh manusia dalam dunia ni, wahai Allah. Bagi hidayat pada seluruh Jepun, Korea, wahai Allah. Bagi hidayat pada seluruh negara India, bagi hidayat pada negara China, wahai Allah. Bagi hidayat pada seluruh negara-negara yang sedang menentang agama Engkau, wahai Allah. Bagi pada mereka hidayat sebenarnya Kau telah bagi hidayat pada orang Mongol, akhir mereka menjadi pembela agama, wahai Allah. Wahai Allah, apa Nabi SAW minta jauh daripada umat ni bala, bencana, wabak, penyakit, musibah, pergaduhan, penceraian, kehancuran. Kau angkat dan jauhkan daripada kami semua, wahai Allah. Wahai Allah, Kau hadirkan hati-hati kami kerisauan Nabi dengan tangisan Nabi kami, wahai Allah, supaya kami melangkah macam Nabi kami, dan akhirnya kami dapat bersama Nabi dalam syurga paling tinggi, wahai Allah. Di kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkanlah, wahai Allah. Ada mak ayah kami yang sakit, ahli keluarga kami sakit, sembuhkanlah, wahai Allah. Ada di kalangan kami diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah, wahai Allah. Ada diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah, wahai Allah. Ada diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah, wahai Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana warhamna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.